tengok bentangan sikit. Bentangan. Nampak yang dua dah. Sekejap je nampak satu je. Sekarang boleh siap sehari ni kerja. Habis semua sekali. Ngajar hari ni sehari. Okey, bentangan. Bentangan satu bentuk tiga dimensi diperoleh dengan membuka dan membentang setiap permukaan objek tiga dimensi menjadi dua dimensi. Tiga dimensi XYZ, dua dimensi tu XY saja. Okey. Macam kertas A4 awak tu lah. Dia terlalu nipis jadi dia jadi XY saja. Kalau tiga dimensi ni macam betul-betul tadi dah kita tengok tadi. Okey. Jadi yang ni awak perlu bentangan dia. Saya nak buat contoh macam mana supaya awak boleh tengok ni. Okey, kejap. Saya buat contoh bukaan bagi yang ni, kotak ni. Okey. Bentuk macam ni. Macam mana saya nak tunjuk kat awak ni. Sekejap Ini satu contoh bentangan lah. Satu contoh bentangan saya besarkan dahulu. Dia punya yang ni. Mana ni? Okey. Kamera Digma saya besarkan. Tak perlu. Kelas. Mana picture background kamera Digma. Saya scan daripada kamera Digma saya lah. Saya nak tunjuk contoh macam mana kita nak buat bentangan. Nampak? Budak baru ke? Memang tak nampak. Saya bentangkan dari sini. Kamera. Kita share screen yang ni. Window, attack. Selamat datang pada yang baru datang. Selamat masuk pada yang baru keluar tadi. Window. Mana ni? Nampak tak? Nampak ke tidak ke? Screen 1, screen 2. Cancel. Screen kita window. Mana dia? Tak nampak ni, dia kena pakai kamera lain. Tak apa. Kita share yang ni lah. Sekejap Kamera ni sebenarnya pun boleh juga ni. Scan daripada sini je. Nampak tak? Ui, besar cicak. Nampak tak? Nampak? Saya share. Sekejap. Nampak apa? Ni, nampak? Nampak tangan. Nampak tangan? Nampak. Okey, marilah saya buat contoh ringkas ni contoh ringkas macam mana kita nak buat bukaan. Kita ada satu kotak Ada satu kotak, saya tunjukkan mana dia. Saya tak ready gambar tadi. Ni dia. Okey. Kita ada kotak macam ni. Kita ada kotak macam ni. Jadi ini adalah contoh bentuk 3D kita. Okey, objek 3D kita ni. Okey, kita ada pasal X, Y, Z lah. Jadi kita bukaan, kita buka ke sini satu penutup dia, ke sini, ke sini, ke sini. Banyak bukaan. Okey, contoh saya buka satu.
Ini satu. Okey. Kemudian saya boleh buka ke sini ataupun buka ke sini. Dia banyak gaya kalau untuk skipat ni. Okey. Boleh tak? Satu. Okey, kemudian saya kena koyakkan yang ni lah. Sayangnya kotak saya ni. Alamak. Sayangnya. Koyakkan sama dia. Koyakkan ya. Lagi. Okey. Jadi macam ni. Okey, kita buka macam ni satu. Buka macam ni. Kemudian kita buka lagi macam ni. Okey, jadi kita dah hamparkan. Yang ni tak perlulah. Kita dah hamparkan. Okey. Ini semua sekali. Kita ada berapa tu? Kita ada untuk muka yang ni kita ada 1, 2, 3, 4. 5, 6. Okey. 6 bukaan. Jadi ini adalah hamparan bagi satu kotak yang kita panggil dia bentuk 3 dimensi. Okey. Bentuk 3 dimensi ni. Jadi satu hamparan. Hamparan ni kita panggil bentangan. Okey. Faham tu? Faham tak? Okey. Nampak tak? Boleh Okey. Okay, next. Itu salah satu contoh lah. Kita present balik yang tadi. Mana. Saya present tadi. Okay, present balik. Sekejap Okay. Nampak? Mana dia? Ni. Kita kecilkan balik yang tadi. Kecilkan balik gambar tadi. Mana dia gambar tadi? Kecilkan balik. Ya, terbalik dah pula. Okey. Bentuk tadi Kita patah balik ada bentuk tadi. Jadi yang ni ialah bentuk-bentuk kita boleh buat bentangan kepada bentuk geometri ni. Dia ada satu software ni, dia bagi perisian geometri dinamik. Awak boleh tengok pada QR code tu juga. Okay. Jadi dia boleh tunjukkan secara simulasi lah macam mana setiap satu bentuk 3 dimensi boleh kita buat bentangan. Okay. Buat latihan macam ni pun boleh. Okay. Contohnya kita guna kertas pun boleh. Kalau buku teks awak tu, awak tengok muka surat 102. 102 cara-cara kita nak buat bentuk 3 dimensi. Nak buat kotak balik. Jadi langkah 4 ditunjuk tu. Lukis dulu bentangan. Kemudian kita boleh lipat-lipat dia. Hasil dia menjadi prisma. Begitu juga yang lain-lain tu. Okay. Saya tunjuk tadi daripada kotak, daripada bentuk 3 dimensi menjadi satu bentangan. Yang dia buat ni daripada bentangan menghasilkan bentuk 3 dimensi. Terbaliklah. Okay. Dua cara tu. Jadi kita tengok sini.
Nah, bentuk tu jadi kita boleh tengok bentuk geometri. Bentuk geometri. Yang ni ten susu awak ni. Bentuk geometri tu kita tengok kalau kita buka bentangan dia, ten awak gunting penutup ni, gunting jangan biar putus. Tinggal sikit je ujung ni. Biar bersambung. Jadi dia bersambung kat sini tak. Yang bawah pun sama, dia bersambung kat sini. Jadi yang permukaan melengkung ni, ini permukaan melengkung. Bila kita buka dia akan jadi segi empat tepat. Okey, itu bentangan dia. Dan panjang kat sini ni, panjang ni semua ni, okey. Tu lebar dia lah. Lebar dia samalah dengan lilitan bulatan ke atas. Ni sama panjang. Jadi kita dah belajar bab apa? Bab bulatan tu tak? Untuk ukur lilitan. Lilitan. Okey, lilitan sama dengan 2 pi J. Dia akan sama dengan nilai bagi lebar segi empat tepat tu. Dan tinggi dia diberi T. Samalah sini. Tinggi 10 dengan panjang tu Okey. Boleh Kon. Kita tengok kon pula. Itu saya beritahu tadi, dia jadi Pac-Man bulatan yang bawah tu, tapak dia tu, tapak dia tu, dia akan jadi bulatan. Tapak yang ni, garis putus-putus tu tandanya duduk di belakang rajah lah. Okey. Bila biasanya ada garis putus-putus tu, itu adalah rajah 3D. Bentuk 3 dimensi. Okey, jadi yang saya tanda bulat tu pada bentuk 3D tu, bila kita hamparkan dia jadi satu bulatannya ni. Okey, bulatannya ni. Dan satu lagi ialah kita punya kon. Permukaan melengkung ni. Permukaan melengkung dia akan jadi bentuk macam ni, bentuk Pac-Man. Okey, bentuk Pac-Man. Jadi puncak dia sini, puncak ni akan duduk sini lah. Okey, puncak dia. Dan tinggi S ni tinggi sending. Tinggi sending ialah S. S tidak sama dengan jejari. Ingat tu. S tidak sama dengan jejari. Kalau bulatan sini, bulatan yang bawah ni, ini baru ada jejari. Okey. Yang S tu tidak sama dengan jejari. Okey, tinggi sendeng. Okey. Kita tengok balik lepas ni dia ada pengecualian macam mana kita tengok balik Okey. Kita patah balik ni kamera ni. Tengok balik. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita tengok piramid. Bagi piramid segi empat ni, okey. Dalam piramid ni awak kena molek sikit, saya zoom sikit yang ni, piramid. Okey, untuk piramid ni, okey. Yang asas tu kita dah ada tapak dia kat bawah satu dan ada satu puncak. Dalam piramid tu, segi empat tapak tu, tengah-tengah segi empat tu kita letakkan di bawah, tandakan untuk mengukur tinggi daripada puncak. Garis yang ni, garis straight ni ialah tinggi. Tinggi bagi piramid. Okey. Dan dia sambung ke titik tepi tu, ke bucu bagi tapak tu, dia menghasilkan segi empat sudut tepat. Dan T kita tandakan sebagai tinggi. Dan satu lagi garis tinggi sendeng tu S. S ni ialah garis pada permukaan segitiga tu. Saya tandakan dengan warna lain, segitiga. Segitiga kita ambil, dia ada 4 segitiga lah. Jadi sini salah satu segitiga ni, kita ambil satu, kita hamparkan.
Okay. Bila kita hampakan, dia akan jadi macam ni. Ada 1, 2, 3, 4. Dan tinggi S sendeng ni ialah jarak tinggi bagi segitiga yang sendeng itulah. Okey. Itu S. S dan S kat sini. Okey. Prisma segitiga. Tadi banyak lah prisma. Ada prisma heksagon, ada prisma segitiga. Okey. Ada prisma oktagon, dekagon, macam-macam lah. Itu nama tu diberi pada tapak dia. Okey. Yang berwarna gelap tu bukan tapak. Tapak dia ini. Yang segitiga. Dua segitiga. Yang kongruen ni, ini kita panggil tapak. Ini tapak dia. Okey. Yang berwarna merah tu lah. Okey. Jadi bila kita buat bentangan, kita gunting. Permukaan segi empat. Ada berapa sini? 1. Bawah ni 1. Dan yang sengit ni. Yang sengit ni. Ini 1 lagi. Okey. 3. 3 permukaan. Jadi permukaan dia semua tak samalah. Yang nombor 3 ni lebih besar. Sebab dia sengit tadi. Okey. Yang ni tapak dia. Yang ni belakang dia. Okey. Dan segitiga ni digunting, dia sambung di sini sahaja sebagai ensel, dibuka ke tepi. Okey. Itu adalah prisma segi 3. Okey. Jadi kita dah tengok beberapa contoh lah. Dia bagi buat bentangan. Okey. Jadi awak boleh tengok juga yang tepi-tepi tu dia bagi poin-poin dia. Jom fikir macam mana nak buat bentangan bagi sebuah sfera. Apa yang akan jadi. Kita gunting-gunting buka jadi macam sekali lah. Sfera, nak gunting apa sfera? Kertas ada? Tak ada tak sfera. Biasanya bola lah, awak tebuk bola awak. Gunting-gunting jadi macam mana. Hampakan dia akan jadi melengkung pula. Kalau gunting tak betul, dia jadi melengkung. Payah nak buat hamparan, bentangan. Dia ada cara tertentu. Nanti saya tunjukkan video untuk menghampar sfera tu lah. Saya cari dulu kat YouTube. Awak boleh cari sendiri pun tak apa. Okey. Kita tengok berapakah bentuk bentangan yang berbeza bagi sebuah kubus. Kubus maknanya dia ada banyak bentangan. Okey. Sebab dia punya permukaan dia semua sama. Untuk kubus ni ada lebih kurang nak buat bentangan ada 10 ke 11 cara kita nak membentangkan dia. Nak buat bentangan bagi kubus. Kalau kuboid berbeza sebab dia tak sama. Kubus ada 11. Tak silap saya 11. Masa tingkatan 1 dah belajar masa ni. Okey. Kita tengok sikit soalan kat bawah tu. Contoh yang pertama. Lakarkan bentangan bagi bentuk geometri 3 dimensi berikut. Dia bagi dah tu. Dia bagi dah. Yang pertama, kalau kon akan jadi 1 pigmen, 1 bulatan. Okey. Yang kedua tu kalau prisma segitiga dia akan jadi bentuk macam ni. Ni tapak dia sama tapak bawah. Okey. Ni prisma trapezoid dia. Okey. Bentangan dia jadi bentuk macam ni. Okey. Dan yang ni yang besar sikit ni, ini adalah permukaan yang sendeng, yang sengit ni. Okey. Jadi besar sikit lah. Okey. Tengok latihan 6.2. 6.2. Mana 6.2? Kat sini ke? Okey. Latihan 6.2. Awak boleh try buat yang ni. Okey. Boleh try buat yang ni. Menggunakan kertas grid 1 cm persegi
Okey, lukis bentangan dan bina model setiap berikut 3 dimensi. Okey. Nanti awak try buat. Boleh try buat yang ni. Nombor 1 ni duduk saja rumah tu, tak ada kerja buat yang ni. Lukis bentangan, bina model. Bina model tu awak lukis bentangan lah dulu. Buat bentangan untuk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boleh tak? Agak-agak boleh tak buat bentangan? Hello, boleh ke tak? Nak awak try lah dah. Senang ni. Senang je buat bentangan ni. Ke nak saya tunjuk juga? Boleh buat ni ikut contoh macam kat atas tu, boleh buat. Okay, nombor 1. Nombor 2, nyatakan bentuk 3 dimensi yang boleh dibina daripada bentangan yang berikut. Bina model sebenar. Bina model sebenar. Okay, kalau dalam kelas ni saya suruh buat dah ni. Sekarang ni awak boleh buat sendiri bina model. Untuk 2 ni bina model, berjaya bina model ni boleh dapat markah ni. Dalam PBD ada ni. Dalam PBD, penilaian bilik darjah, ada markah dia. Awak boleh buat nombor 1, boleh buat nombor 2 ni ada markah PBD. Okey. Tahap 1, 2, 3, 4. Okey. Boleh buat lah. Buat, tunjuk pada saya. Ambil gambar, siap. Boleh? Okey, ni ada markah. Buat. Lepas tu, ambil gambar yang siap dah. Itu sebagai bukti send gambar tu, send WhatsApp atau WhatsApp pada saya. Okey. Barang mudah je tu. Tak. Okey, kita tengok 6.3 tu. Cabaran sebenarnya pengiraan KG. Kita dah masuk dah ni 6.3. Sikit-sikit dah masuk. Pengiraan dia yang mencabarnya. Okey. Kita tengok yang pertama. Kita masuk sampai 6.3 je dahulu. Yang 6.4 tu semula. Sebab 6.3 ni dia kena slow-slow sikit. Takut awak tak faham. 6.4 dipadu kita buat kelas akan datang. Okay, 6.3 ni saya mungkin buat separuh dulu. Okay, kita tengok yang luas permukaan bentuk 3 dimensi. Luas permukaan. Tadi kita dah buat bentangan. Contoh pun saya dah tunjuk. Yang nak latihan 6.2 tu. Nombor 1, 2 tu kalau awak buat lagi awak faham. Lepas ni. Okay. Tunjuk saya. Nak tengok awak tunjukkan pada saya lah. Okay, bentuk. Kita tengok yang ni. Dia bagi rangsangan minda ni. Awak kena tengok dulu. Kita buat sama-sama. Okay. Yang pertama bentuk kubus. Bentangan. Saya kata kubus tadi tak? Kubus ni banyak. Ada, tak silap saya lah, 11 bentangan dia ada. 11 bentangan. Ni contoh yang pertama lah. Okay. Bentangan main game apa, lompat-lompat ni. Bagi kubus. Okay, itu satu contoh. Kita nak kira luas bentangan. Okay, luas bentangan. Okay, berapa ada segi 4 sama tu? Berapa ada? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi ini ada 6 segi 4 sama. Sama saiz. Jadi kita buat 6 darat dengan luas segi 4 sama. Macam nak kira luas? Panjang, darat, lebar. Okay.
Itu untuk kubus. Okey, kita tengok kuboid pula. Kuboid, kita buat bentangan. Okey, kita ada yang ni 1, 2, 3, 4 ni. Saya ingatnya saya lukis semula. Okey, kita ada 1, 2 tapak. Okey, 2 tapak ni sama. Yang ni lah 1 dan 2. Ni segi 4 sama, ada 2. Kira luas dia darab dengan 2. Okey, tambah dengan 2 segi 4 tepat. Yang ni. 1 atas, belakang 2, 3 dan 4 muka depan ni. Okey. Kita ada 4 segi 4 tepat. Okey, darab dengan luas dia. Kita tambahkan kedua-dua luas permukaan tu, dapatlah luas permukaan bagi seluruh wajah. Luas permukaan ni luas yang tepi tu lah. Yang tepi tu. Yang permukaan yang terdedah. Okey. Yang lain lagi? Piramid. Okey, piramid. Kita ada bawah sekali tu ialah tapak dia. Tapak dia kat sini. Okey, kita buka tapak dia. Dia akan jadi segi 4 sama. Okey, berapa segi 4 sama tu? Ada 1 je tak? Darab dengan 1. Cari luas segi 4 sama. Okey. Kemudian ada segi 3. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 segi 4, 3. Cari luas bagi segi 3 tu. Luas segi 3 apa? Tengah, darab, tapak, darab, tinggi. Okey. Kalau segi 4 sama, panjang, darab, luas. Panjang dengan luas, panjang, darab, lebar. Panjang sama dengan lebar. Segi 4 sama. Okey. Yang ketiga. Yang keempat, prisma. Prisma. Kira tapak dia dulu, kita buat bentangan. Ini gunanya bentangan untuk buat apa? Pengiraan luas permukaan. Okey. Kita tengok sini. Kita ada tapak dia. Yang ni. Okey. Ada segi 4. Segi 4. Yang sama dengan yang lain. Jadi 3 sini. 3 luas bagi segi 4. Okey. Segi 4 tepat tu. Dan kita ada 1, 2. Luas bagi segi 3. Darab dengan 2. Dapatlah. Tambahkan kedua-dua tu. Dapat luas permukaan. Okey. Silinder. Silinder. Okey. Kalau dia buat bulat tu tepi sini pun tak apa juga. Sini 1, sini 1. Boleh je terima. Asal ada 2 bulatan dan yang ni penting bersentuhan. Okey. Bersentuhan. Jadi jangan kita tengok bentuk gambar rajah silinder, hamparan silinder, bentangan silinder yang lain sikit, kita kata ini salah. Bukan. Dia ada cara-cara dia, beberapa cara . Jadi kita ambil tapak dia, kita ada 1, 2 tapak, luas bulatan. Okey, 2 darab dengan luas bulatan, luas. Bab 5. Luas bulatan ialah pi J kuasa 2. Tambah dengan segi 4 tepat. Permukaan melengkung ni. Permukaan melengkung, dia dah jadi segi 4 tepat. Macam mana nak kira luas? Luas dia, tinggi ni, kita ambil tinggi. Katalah T. Tinggi tu duduk sini . Ni T dia ni. Ini T. Dan dia punya lebar dia, kita kira dia punya ukur lilit bagi bulatan ni. Lebar sini ialah ukur lilitan bulatan 2 pi J. Okey. Itu cara dia. Jadi kita cari luas segi 4 tepat ni macam mana? Panjang darab lebar tak? Panjang 2 pi J
darab dengan T. Okey. Campur dengan yang atas tu. Okey, ada berapa? Ada satu je. Okey. Dapat Kemudian kun. Kun. Saya tunjuk sekejap lagi cara-cara pengiraan setiap satu tu. Okey. Kemudian kita boleh berhentilah. Okey. Kun. Jadi yang dari kun ialah tapak bulatan dan satu puncak tu. Satu puncak sini. Okey. Jadi kita boleh kira luas bulatan. Okey, luas bulatan, mana nak kira luas bulatan ni? Luas bulatan kun ni, detail dia, saya bagi dulu ni, lepas ni kita tengok satu-satu pula ni. Cara-cara nak kira dia. Jadi kita ada satu bulatan tapak ni dan juga permukaan melengkung. Permukaan melengkung ni ialah pavement. Okey, ini permukaan melengkung dia. Jadi kita cari luas bulatan satu kat bawah tu dan juga luas permukaan melengkung. Luas permukaan melengkung ada satu juga. Macam mana nak kira luas permukaan melengkung? Lepas ni. Okey, kita tunjuk lepas ni. Tengok lepas ni dah. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Yang pertamanya, apa dah ni? Ada masa lagi. Saya takut recording panjang, jadi recording saya bagi separuh-separuh. Bagi separuh-separuh barulah boleh kita load kepada YouTube ni. Okay, kita tengok recording, kita buat yang lain pula. Stop yang ni dulu, kita record yang kedua.